Murid-murid, okey, tolong buka buku modul muka surat 35. Hari ini kita belajar macam nak membina menulis persamaan kimia. Okey, hari sebelum ni kita sudah belajar okey, macam mana tulis formula ion. Okey, ini kena hafal. Lepas dapat formula ion, kamu dapat membentuk formula kimia. Bukan formula molekul. Okey, tolong betulkan formula kimia. Lepas membentuk formula kimia, kamu boleh menulis persamaan kimia. Okey, lepas dapat persamaan kimia, okey, boleh seimbangkan. Okey, seimbangkan untuk sebelah kiri dan kanan. Okey, lepas ni persamaan kimia mengenai dua perkara penting. Okey, iaitu bahan tindak balas yang terletak di sebelah kiri untuk persamaan kimia dan hasil tindak balas yang terletak di sebelah kanan. Okey, next. Bahan tindak balas okey akan bertindak untuk menghasilkan hasil tindak balas. Anak panah maksudnya menghasilkan. Okey, tengok sini persamaan kimia mengenai dua maklumat. Contohnya maklumat kualitatif dan maklumat kuantitatif. Okey, kita tengok contoh. Okey, untuk persamaan kimia ini magnesium bertindak balas dengan hidroklorik asid, asid hidroklorik untuk menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Maklumat kualitatif yang kita dapat adalah okey, apakah hasil tindak balas dan bahan tindak balas yang ada. Ini maksud kualitatif. Contohnya kita tahu okey, yang sebelum anak panah ialah bahan tindak balas. Okey, saya tulis T. Okey, T/B maksudnya tindak balas. Okey, yang sebelah kanan iaitu lepas anak panah ialah hasil dia, hasil tindak balas. Ini maklumat kualitatif. So, dalam ruang di sini kita boleh tulis Mg dan HCl adalah bahan tindak balas dan MgCl2 serta H2 adalah hasil tindak balas. Ini maksud dia. Okey, maklumat kuantitatif. Kuantiti, okey, maksudnya daripada persamaan kimia seimbang kita tahu satu tak tulis maksudnya kita ada 1 mol Mg. Okey, bertindak balas. Okey, campur maksudnya bertindak balas lah. Bertindak balas dengan berapa mol HCl? 2 mol. Tulis 2 mol menghasilkan okey, anak panah maksudnya menghasilkan berapa mol MgCl2? 1 tak tulis. Okey, dan 1 mol H2. Ini maksudnya kuantitatif, maklumat kuantitatif. Okey, untuk contoh yang kedua CuCO3, okey, kumpulan 2 karbonat menghasilkan dia terurai. Satu okey, terurai menjadi 2 hasil. Okey, dia tak ada bertindak dengan bahan yang lain. Dia satu je, dia terurai. Okey. Okey, untuk maklumat kualitatif CuCO3 adalah bahan tindak balas dan CuO serta CO2 adalah hasil dia, hasil tindak balas. Okey, maklumat kuantitatif adalah 1 mol CuCO3 terurai menghasilkan 1 mol CO dan 1 mol CO2. Ini keyword dia, terurai. Okey, dia tak bertindak balas dengan bahan lain. Okey, untuk yang coba ketiga, okey, amonia ni. Okey, NH3 dan H2SO4 asid sulfurik adalah bahan tindak balas dan ni okey, amonia sulfat NH42SO4 adalah hasil dia, hasil tindak balas. So maklumat kuantitatif ialah 2 mol NH3 bertindak balas dengan 1 mol H2SO4 menghasilkan 1 mol NH42SO4. Okey. Next stage. Okey, kita tengok ini perkara penting yang perlu anda tahu bagi membina persamaan kimia. Ini dia. Cikgu pernah cakap unsur yang wujud secara semula jadi sebagai molekul duit atom, okey, adalah unsur yang ni. Okey, kita ada tips untuk hafal. Henry need oxygen for climbing brown iceberg. Henry untuk hidrogen. Okey. Gas hidrogen dia wujud sebagai duit atom. Maksudnya satu molekul dia ada 2 atom. Okey, Henry need. Okey, need adalah untuk nitrogen. Nitrogen bersama. Satu molekul dia ada 2 nitrogen atom digabungkan. So namakan sebagai molekul duit atom. Okey, oksigen adalah salah satu jenis okey, molekul duit atom. Iodine, bromin, klorin pun sama. Cl2, Br2, I2, O2, H2, N2. Semua
semua ni. Okay, Henry need oxygen for 4 dah ada. Okay, boleh tambah lagi. Okay, fluorine. Okay, fluorine. Okay, F2. Okay, chlorine, Cl2, Br2. Okay, chromium, brown, iceberg. Okay, ni dia. Okay, untuk formula tanaman asid ada 4 yang biasa kita perlu hafal, iaitu HCl, asid hidroklorik, you tahu. HNO3 apa dia? Asid nitrit. H2SO4, asid sulfuric. Okay, CH3COH, asid etanoik. Ini dia perlu hafal. Next. Okay, untuk yang ni muka surat 37. Okay, tukar ayat di bawah kepada persamaan kimia kemudian seimbangkan. Ini yang penting. Macam mana seimbangkan persamaan kimia? Okay, sebelum seimbangkan, you perlu tulis formula kimia dulu. Dia bagi nama seperti magnesium. Okay, dia bagi nama bahan tindak balas. So, you perlu tulis formula magnesium. Apa formula magnesium? Mg. Okay, pertindak balas maksudnya tambah dengan oksigen. Oksigen tadi cikgu kata diwujud sebagai molekul 2 atom, so O2 mesti ada 2. Okay, 2 atom membentuk. Okay, membentuk maksudnya menghasilkan anak panah. Magnesium oksida, macam mana nak tulis formula dia, formula kimia dia? You sudah belajar formula ion. Magnesium terdiri daripada magnesium ion iaitu Mg2+. Oksida terdiri daripada ion oksida iaitu O2-. Lepas tu nak membentuk formula kimia macam mana? Kita sebab silangkan. Okay, 2-2. Okay, 2-2. So, ringkaskan jadi 1-1 maksudnya MgO lah. Okay, so hasil dia MgO. Ni lah persamaan kimia. Tapi belum seimbang. Kenapa? Sebab, okay, Mg. Sini 1 Mg, sini 1 Mg. Sebelah kiri dan kanan sudah seimbang. Tapi oksigen belum. Oksigen ada 2 di sini. Okay, O ada 1 je. Tak cukup. So, macam mana? Kita tambah perkali dia di depan. 2. So, 2O dengan 2O, kiri dan kanan sudah seimbang. Tapi, lepas kita tambah 2 di depan, okay, Mg diubah. Kuantiti Mg diubah. So, 2 Mg. So, sini tak balance. Macam mana? Tak seimbang. Okay, tambah 2 juga. 2 perkali dia. Okay, so, tak dapat seimbang. Ni seimbang. Okay, next. Kita tengok. Oh, tak. Kita boleh tambah maklumat lagi. Lepas buat persamaan yang seimbang, okay, tulis persamaan yang seimbang, kita boleh tambah malah iaitu tambah kurungan di tepi setiap hasil. Okay, tindak balas, tambahan tindak balas. Apakah keadaan fizik mereka? Magnesium wujud dalam bentuk pepejal. Okay, dalam makmal kita ada pita magnesium dalam bentuk pepejal. So, gas oksigen wujud dalam bentuk gas, keadaan gas. So, hasil yang terbentuk adalah dia akan membentuk satu serbuk. Serbuk you tahu, dia dalam keadaan pepejal lah, tulis P. Okay, tulis P. Okay, lepas tu kita tengok pembakaran logam natrium. Natrium, formula dia Na. Okay, dengan oksigen. Dengan maksudnya bertindak balas dengan oksigen O2. Membentuk apa? Natrium oksida. Natrium terdiri daripada natrium ion Na+. Oksida O2-. So, plus and 2 minus. Kita silangkan nak cari formula kimia. Na plus maksudnya 1. O, okay, 2. So, kita nak Na2. Kita nak 2 Na dan bergabung dengan 1 oksigen membentuk Na2O. Barulah seimbang charge dia. Okay, so sekarang kita nak seimbangkan keseluruhan persamaan kimia. O, okay, Na ada 2. Sini 1 je. So, macam mana? Kita darab kali 2. So, dapat seimbang. 2 Na di sini, 2 Na di sini. Okay, O2. Sini hanya 1 je. Tak tulis. So, macam mana? Seimbang kan? Kita nak 2, so kita tambah perkali dia. Kita tak boleh terus tambah sini, tak boleh. Kita tambah perkali dia, 2O. So, 2O. Tapi lepas tambah 2, okay, darab 2. So, 2 darab 2 ada 4 Na. So, sini tak seimbang. So, kena tukar. 4. Barulah seimbang. Okay. Ini dia. Okay. Dan satu lagi, kita boleh tambah maklumat keadaan fizik. Buat kurungan. Okay, Na dalam bentuk pepejal, gas oksigen dalam bentuk gas.
Okey, ini menghasilkan serbuk juga. Okey, serbuk. So, dalam bentuk berjauh P. Ni. Okey, next. Okey, untuk nitrogen bertindak balas dengan hidrogen membentuk gas amonia. Okey, nitrogen gas. Okey, N2 lah wujud sebagai molekul 2 atom. Bertindak balas, okey, tambah hidrogen H2 membentuk okey anak panah. Lepas tu gas amonia NH3. Okey, ni kena hafal NH3. Okey, semua adalah gas. Okey, so dua nitrogen. So sini N. Okey, satu je. So dalam perkali dia 2. Lepas tu okey, 2 nitrogen. So 2 darat 3 ada 6 hidrogen. So sini ada 2 je. So kita buat perkali darat dengan perkali 3. So tak berapa 6. Okey. Sebab 2 darat 3 6. Sini 3 darat 2 6. So seimbang lah. So lepas tu jangan lupa letak keadaan fisik. Okey, so semua adalah gas. Okey, ni dia. So next, pelampian 2 karbonat. Okey, terurai kepada pelampian 2 oksida. Terurai. Keyword dia terurai. So maksudnya anak panah. So satu bahan menjadikan hasil 2. Okey. So pelampian 2 karbonat. You tahu lah, pelampian 2 maksudnya Pb2+. Okey. CO3 2 minus karbonat ion. Okey. So silangkan Pb 2, so 2. Okey, 2. Maksudnya ringkasan jadi 1. So PbCO3 adalah formula kimia untuk sepatian ni. Okey, terurai menjadi okey kepada pelampian 2 oksida. Okey, PbO terus tulis. Okey. PbO gas karbon dioksida. Okey, CO2 apabila dibakar. So sekarang kita sudah tulis semua formula kimia untuk persamaan ni. So kita nak seimbangkan. So Pb ada 1, Pb ada 1. Okey. C ada 1 di sini, C ada 1 di sini, O ada 1, O ada 2 di sini, 1O tambah 2O ada 3O. So sini pun ada 3O, sudah seimbang. Okey, tak payah buat apa-apa, letak perkali. Okey, soalan E, tindak balas, lupa pula, letak keadaan fisik. Okey, iaitu okey, pelampian 2 karbonat dalam bentuk berjauh. Okey, pelampian 2 oksida juga dalam bentuk berjauh. Gas, okey, letak G lah. Okey, next. Okey, soalan E, tindak balas antara serbuk zinc dan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Okey, kita ada serbuk zinc, Zn, asid hidroklorik, kita hafal formula HCl. Okey, dan menghasilkan zinc klorida iaitu ZnCl2. Okey, so tahu sebab zinc 2+, Cl minus. Kita silangkan. So maksudnya zinc ada 1, Cl ada 2. Okey. Okey, lepas tu gas hidrogen H2. Okey. So next kita nak seimbangkan. Okey, kita tengok zinc sudah ada 1, sudah balance. Okey, Cl2 ada 2, sini ada 1 je. So macam mana? Letak kali 2 di sini. So ada 2 Cl. Okey, sudah seimbang. So lepas letak 2, okey, di depan HCl ada 2H. So sini ada 2H. Seimbang sudah. Okey, ini dia. Tapi okey, jangan lupa keadaan fizik zinc. Okey, serbuk. So dalam bentuk berjauh. Asid hidroklorik dia dalam bentuk lautan aqueous. Aqueous maksudnya lautan berair. Okey, lautan yang mengandung air. Zinc klorida maksudnya okey menghasilkan lalutan. Sebenarnya dia perlu tulis lalutan. So maksudnya dia AK. Keadaan fisik dia AK. Aqueous. Okey, hydrogen ialah gas G. Okey, boleh. So next, logam lithium bertindak balas dengan air. Okey, lithium Li bertindak balas tambah air H2O menghasilkan anak panah. Okey, lithium hidroksida, lithium Li plus kan. Hidroksida ion hidroksida OH minus. So silangkan. Okey, satu maksudnya LiOH. Okey, ini formula kimia dia. Dan gas hidrogen. Okey, H2O. So seimbangkan. Li ada 1 di sini. Kiri tekanan sudah seimbang. H2 ada 2. H2 ada 2 di sini.
Okey, tapi tambah satu lagi H di sini. Ada 3 H macam mana? Okey, tak seimbang. So, kita letak 2. Okey, lepas letak 2 di sini ada 2 H dan 2 H sudah ada 4 H. So, sini ada 2 H. So, letak pakai 2. 2 kali 2, 4. 4 H. So, 2 H, 2 H, 4 H. H sudah diseimbangkan. So, sekarang kita seimbangkan unsur yang lain. Okey, Li. 2 Li. So, sini ada 1. Letak 2 lah. Okey, O ada. O sudah seimbang ke tak? Okey, 2 O. O 1 sini. Okey. 2 O di sini. O belum seimbang. Sekejap. Oh, patutlah. Gas hidrogen H2O ialah air. Okey, so padamlah. Okey, buat lagi. Tidak salah tulis hasil tindak balas ke bahan tindak balas. So, semua salah. So, kita buat lagi. Okey, lithium bertindak balas dengan air. H2O menghasilkan lithium hidroksida. Okey, lithium hidroksida. Lepas tu gas hidrogen. Okey, next. So, lithium, okey, H2 ada di sini 2. Okey, tengok. Lithium ada 1. Lithium ada 1, yes, sudah seimbang. H2 di sini, okey, ada 2. Okey, H2 ada 3. 2 di sini, 1 di sini. So, belum seimbang. Okey, kita tambah 2. Okey, lepas tambah 2, ada 2 lithium. Okey, 2H dengan 2H ada 4H. So, letak 2 di sini. Okey, lepas letak 2, ada 2O. Sini pun ada 2O. Okey, lepas tu 2 lithium. Letak 2 di sini. Sudah selesai. Okey, sudah seimbang. Okey, lepas tu kita letak keadaan fisik. Lithium adalah logam dalam bentuk bergejau. Air adalah dalam bentuk cecair. Okey, lepas tu menghasilkan lithium hidroksida. Ini adalah larutan. Tak tulis larutan. So, larutan ialah aqueous. Okey, gas ialah G. Begini. Okey, lepas tu kalium oksida bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey, sulfurik RIK tak ada C. Membentuk kalium sulfat dan air. Okey, so kalium oksida ialah K2O. Okey, tambah H2SO4. Okey, menghasilkan kalium sulfat K2SO4 dan H2O. Okey, kita nak seimbangkan. So, K2, 2K. Okey, H2, ada H2, S1, O4, O4. Okey, sini 1O, semua seimbang. Okey, sudah. Okey, lepas tu kalium oksida dalam bentuk bergejau. Asid mestilah aqueous. Okey, ini sebenarnya dia lautan. Tambah lautan. Okey, ialah aqueous. Air ialah cecair. Seimbang. Okey, next. Ini gas chlorine. Tulislah chlorine Cl2. Okey, molekul reaktor. Natrium bromida ialah NaBr. Membentuk bromin Br2. Molekul reaktor. Natrium chlorida adalah NaCl. Okey, seimbangkan. Br2. Okey, ada 2. So, 2. Lepas letak 2, depan ada 2 Br. Dan dia akan mengubah bilangan mol Na juga. 2 Na. So, di sini 1 dia letak 2. Lepas letak 2, okey, 2 Cl. Betul tak sini ada 2 Cl? Ya, betul. Okey, sudah seimbang. Okey, letak keadaan fisik gas G. Okey, natrium bromida. Natrium bromida adalah bentuk larutan. Aqueous, boleh tambah lautan. Sepatutnya dia letak. Okey, perlu bagi maklumat. Ini lautan. Okey, membentuk bromin. Dia sudah dalam bentuk lautan bromin. Natrium chlorida pun dalam bentuk lautan. Okey, aqueous. Okey, lepas tu calcium carbonate. So, CaCO3. Okey, tambah asid nitrik HNO3. Okey, lepas tu membentuk
membentuk apa? Calcium nitrat. Okey, CaNO3 2. Okey, air H2O. Okey, lepas tu apa ni? CO2, karbon dioksida. Okey, balance. Okey, nak seimbangkan. So sini Ca ada satu, NO3 ada dua. So sini satu je, so kita letak dua lah. Letak dua, okey, letak dua, so dia akan ubah dua H. Ada H, ada dua sini. Okey. Lepas tu O ada 3, 1 dengan 2, 3 di sini. O ada 3, karbon pun ada 1. Sudah seimbang. Okey, sudah seimbang. So kalsium karbonat dalam bentuk berpecah. Ini asid AK. Ini kalsium nitrat, dia lautan aqueous. Air ialah cerca air, CO2 adalah gas. Okay, next. Argentan nitrat. So AgNO3. Okay, ditambah kepada natrium klorida, tambah NaCl. Lepas tu mentakan terhasil. So ini hasil dia lah, maksudnya mentakan argentan klorida. AgCl dan natrium nitrat. Natrium nitrat ialah NaNO3. Okey, NaNO3. Lepas tu seimbangkan. Sudah seimbang. Ag 1, NO3 1, Cl 1. Okey, Na 1. Semua sudah seimbang. Okey. So sebenarnya ini adalah lautan equal, dia bagi tahu ini lautan. Okey, ini pun lautan. So lautan equal, keadaan fisik dia AK. Okey, mentakan ialah pepejal. So ini pepejal. Okey, T. So ini lautan. Ini sebenarnya patut bagi tahu lautan. Okey, ini AK. Okey, next. Last. Aluminium oksida. So Al2O3. Pepejal balas dengan asid nitrik. HNO3. Okey, menghasilkan aluminium nitrat. Aluminium nitrat. Ini dia. Dan air H2O. Lepas tu seimbangkan. So nitrat, okey, Al ada 2 di sini, tapi Al ada 1 di sini. Letak 2 lah. Perkali 2. Lepas dah perkali 2, okey, dia akan mengubah, okey, nitrat, ion nitrat punya, okey, berapa bilangan mol. So 3N. 3 darab 2, 6. 6N. So kita nak 6 lah. Kita nak 6N. So letak 6N di sini. So 3 darab 2, 6. 6 darab 3, 18 oksigen. So 6 darab 3 ada 18 oksigen. Betul. 6H. So 3, 2H saja. So darab 3. 3 kali 2, okey, ada 6H. Betul lah. So 3 kali O, ada 3O di sini. Okey, sudah seimbang. So lepas tu kita tulis. Ini pepejal. Okey, ini asid AK. Ini nitrat. Okey. AK lautan dia. Okey, ini air cecair. Okey, ini dia. Okey, lepas tu okey, ini muka surat 38. Kamu cuba buat sendiri, sama je seperti tadi, tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, jawapan juga akan diberi nanti. Okey, lepas tu kita tengok muka surat 39. Ini. Okey. Ini adalah stoichiometry. Okey. Stoichiometry untuk persamaan kimia. Stoichiometry, pengiraan stoichiometry maksudnya kita nak okey, tahu nak cari bilangan mol yang okey, cari bilangan mol ada cari apa-apa maklumat pasal kuantitatif, okey, mol untuk persamaan kimia yang diberi. Okey. Langkah ada 5 langkah. Tulis persamaan kimia yang seimbang, tulis maklumat di bawah persamaan, cari bilangan mol dan bandingkan nisbah bilangan mol untuk bahan-bahan yang terlibat, dan hitung jawapan. Okey, cikgu nak kamu salin 5 langkah ni dalam buku modul kamu. Okey, ini sebagai nota tambahan. Okey, contohnya, okey, soalan pertama, kira isi padu gas karbon dioksida yang terbebas pada keadaan bilik apabila 7.5 gram sebut zinc karbonat dipanaskan. Okey, ini tengok langkah pertama, tulis persamaan kimia seimbang. Persamaan sudah diberi. So tak payah tulis lah. Sudah tulis untuk kamu. Soalan sudah tulis.
Okey, so tulis maklumat di bawah persamaan. So maksudnya you baca balik soalan, apa maklumat yang ada, tulis bawah persamaan kimia. Okey. Dia nak kira isi padu gas karbon dioksida. Ini karbon dioksida. So maksudnya nak isi padu. Unit isi padu cm padu kan. Okey, berapa cm padu. Lepas tu yang terbebas pada keadaan bilik apabila 7.5 gram serbuk zinc karbonat dipanaskan. Gram iaitu jisim. So jisim dia okey, M massa, M saya cukup pakai M. Okey, jisim dia sama dengan 7.5 gram. Okey, so maksudnya okey, kita dari sini kita boleh nampak okey, jisim diberi, so kita boleh tarik jisim, cari bilangan mol untuk zinc karbonat. Okey, lepas tu kita boleh cari bilangan mol untuk langkah ketiga. Lepas cari bilangan mol, kita boleh buat bandingan nisbah. Cari mol untuk CO2. Lepas tu dari mol CO2 kita boleh cari capan berapa isi padu CO2. So maksudnya first step, okey, cari mol ZnCO3 sama dengan, okey, you sudah tahu. Okey, sebelum ni kita ada, okey, you tengok muka surat 20. Cikgu suruh hafal macam mana cari mol. Okey, kita ada 3 piramid. Kalau nak cari bilangan mol, okey, jika jisim diberi, okey, mana jisim? Ini dia. So jisim diberi, nak cari mol, kita biar jisim bahagi jisim molar. Ingat yang ni, jisim bagi jisim molar. Okey, tengok sini, nak cari mol macam mana? Jisim bahagi jisim molar dapat mol. Okey, so jisim bagi jisim molar. Okey, jisim sudah diberi 7.5. Okey, jisim molar ZnCO3 iaitu jumlahkan semua Ja. Okey, zinc adalah 65. Okey, C ada 12. O ada 3, so 3 kali oksigen, Ja oksigen 16. Okey. Lepas tu tekan kalkulator cari jawapan. Okey, jawapan dia 0.06. Okey, mol. Okey, ini langkah yang ketiga, cari bilangan mol. Langkah keempat, buat bandingan nisbah mol untuk bahan yang terlibat. Bahan yang terlibat ialah zinc karbonat dengan CO2. So ini yang tak terlibat. Okey, kita abaikan dia. So second step, cikgu tak muat lah. Okey. Sini ada paper. Okey, second step. Okey, cari bandingan nisbah iaitu banding ZnCO3 dengan CO2. Yang ni. Okey, maksudnya daripada persamaan. Okey, daripada persamaan 1 mol terurai menjadi 1. So 1 mol kepada 1 mol. Okey, tulis elok sikit. Okey, maka maksudnya tadi kita apa yang cari, zinc karbonat hanya terpakai 0.06. So kita buat bandingan. So okey, karbon dioksida berapa yang terhasil kalau ikut bandingan daripada persamaan yang general di sini. Okey, 1 mol kepada 1 mol. So 0.06 mol pun menghasilkan 0.06 mol. Okey, CO2. So langkah ketiga, kita nak cari isi padu CO2. So isi padu CO2 sama dengan, okey, tengok balik ini peta minda ni. Okey, kita nak cari isi padu gas. Okey, macam mana? Mol darab isi padu molar. Tengok ni pun boleh. Okey, nak cari isi padu gas, dapat macam mana? Mol darab isi padu molar dapat isi padu gas. So tulis balik formula. Okey, isi padu CO2 sama dengan mol darab isi padu molar, iaitu mol tadi sudah cari dalam langkah kedua 0.06
mol. Okey, kali isi padu molar. Isi padu molar akan diberi, iaitu ni 24 dian padu pada keadaan bilik. So isi padu molar maksudnya dia ada 24, isi padu dia ada 24, dian padu molar maksudnya 1 mol. Per mol lah ditulis per mol. Okey, mol. Okey. Cancel with mol, per mol. So dapat jawapan dalam dian padu. Okay, so tekan kalkulator, jawapan dia adalah 1.44. Ini jawapan dia. Okay, kalau you nak tukar ke cm padu pun boleh. So you darab 1000, jadi 1440. Okay, ini dia. Pun boleh, dua-dua pun boleh. So ini jawapannya. Okay. So soalan 2 pun sama, cuba buat sendiri. Jawapan cikgu akan diberi nanti. Okay, bye.